Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi hari ini kita adakan counseling kelompok. Sebelum tu kita buka majlis kita dengan ibu kita. Okay, Assalamualaikum semua. Jadi sebelum tu kita perkenalkan diri dulu lah. Saya Hafizah Terus. Saya nak kuat sikit. Nak tahu nama je ke? Okey, saya nak nama, umur dengan asal mana? Sama mana? Okey. Nama saya Afifah Fitria binti Rosli, umur 22 tahun, asal daripada Pahang. Fifa ada berapa adik-beradik? Ada 6 orang adik-beradik. Fifa anak ke? 6. Anak ke 6. Okey. Ya. Tak gaya masuk ya. Yang kedua, saya Nik Nadia binti Abdullah, umur Umur 21, asal Kelantan. Fifa pula. Nuri anak ke? Anak yang ke-5. 5. Okey. Jadi sebelum kita mulakan kaunseling kelompok kita, saya nak beritahulah etika dan peraturan dulu sebelum memulakan kaunseling kelompok. Jadi yang pertama, bila kita cerita kat sini, habis kat sini je. Yang penting kita menjaga kerahsiaan antara satu sama lain lah. Okay, yang kedua, kita kena support each other. Jadi, tajuk yang kita ingin bincangkan hari ini adalah pengalaman yang mendewasakan kita. Okay. Pengalaman kita banyak. Ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang duka, ada yang duka, suka, duka, trauma, semualah. Jadi saya nak cerita sini habis ni. Jadi saya nak dengar daripada Afifah dulu. Boleh? Boleh. Okey, daripada saya, pengalaman yang mendewasakan saya adalah apabila saya tak ada kehilangan ayah saya sejak umur 15 tahun. Start daripada situ, kami keluarga, sebab Fifa ada 6 orang adik-beradik. Lepas tu seorang je lelaki, yang lain semua perempuan. Lelaki tu anak ke? Anak yang kelima. Anak kelima. Jadi abang lah kan. Lepas tu waktu ayah meninggal tu, abang tu tengah belajar lagi. So memang tanggungan semua daripada mak. So kat situ adalah sikit kesukaran daripada mak tu untuk kumpul duit. Tapi alhamdulillah lah, sebab mak cikgu, jadi tak ada masalah lah. Tapi sekarang cikgu? Dah pencen dah. Sekarang menengah. Cuma waktu, sebab abang dia seorang lelaki, so sebelum arwah meninggal, memang dia banyak jugalah buat sebab hal lelaki kan. Lelaki kan nak bebas. Masa dia sekolah menengah lah. Waktu dia sekolah menengah, dia banyak nak bebas semua tu lah. Lepas tu bila arwah dah tak ada, dia lagi macam lagi bebas tak. Faham. Lelaki masa tu umur berapa? Waktu tu dia umur, Ikatan 3 ke 4 macam tu ke? tak, dia waktu tu dah diploma dah, sebab dia senang 5 tahun dengan Fifa. Dia dah diploma. Tapi dia ambil diploma dekat kemahiran dekat apa? Dekat macam institut macam mana? AKBM juga. Lebih kurang lah. Tapi kalau kat Pahang dia sebut ETEC. Dia macam untuk kemahiran di bawah Jabatan Tenaga Manusia. Macam tu. Betul, kemahiran dia macam CJ, lepas tu diploma, daripada CJ lepas tu diploma. Dia ambil kat situ. Lepas tu dekat situ macam okey lagi lah, sebab waktu tu abang belajar. Lepas tu abang boleh hantar Fifa ke sekolah. Kini Fifa berulang. So abang hantar, mak memang tak sihat. Sebab mak pun sekolah juga kan. So lain-lain tu. Lepas tu Masa tu mak dah umur berapa? umur 50 dah. Baru lagi. Waktu abang meninggal tu umur 52 mak. Sekarang mak dah umur 59. 8 tahun lah. Lepas tu waktu yang paling suka adalah bila abang dah dapat kerja kat Johor. So kat situ memang dah tak ada tanggungan. Mak memang 100%
Tanggungan mak je lah. mak tanggung. Adik-beradik lah semula dah adik-beradik. Mak tanggung tak. Sebab kan ada dah belajar, ada dah kerja. Yang dah kerja tu tak tanggung lah. Berapa orang dah kerja? Campur dengan abang tu lipat. Ini dua orang masih belajar. Lipat dengan kakak Fifa. Lepas tu dia tak susah mana sebab mak kan cikgu, ada je duit. Cuma yang jadi masalah tu apabila mak kena bayar bil elektrik, bil api, kereta, lepas tu uruskan tanah, uruskan pusaka, perkisah lagi. Banyak benda nak kena settle. Lepas tu mak pula tak sihat, ada appointment tiap-tiap tahun. Jadi macam kalau apa-apa mesti mak tolong, mak suruh anak bongsu ni untuk tolong mak sekali. Kerja Fifa lah yang ikut mak pergi mana, nak pergi bank, okey mak jom kita pergi bank. Mak nak pergi mana, pergi klinik, jom pergi klinik, macam tu lah. Itulah rasa macam bila dah abang dah kerja, semua dah kerja ni, kita jadi pandai sendiri. Kita dah jadi boleh, mak nak pergi mana, kita bawa kereta pergi hospital sendiri. Kalau dulu tak boleh bawa kereta, sekarang dah bawa kereta ni, boleh dah, mak just arah dia. Itulah rasanya yang paling ikut. Saya setuju juga kata Fifa, Fifa kata sebab saya rasa itu pun pengalaman yang mendewasakan kita lah. Sebab bila semua dah kerja, kita dah kerja kan, bila tu automatik jadi kita jadi berdikari sendiri. Semua sebab mak ayah kita pun dah jadi makin lama makin berumur. Jadi kita lah jadi menjawab dia kan. Okay, jadi saya nak dengar cerita daripada Nurin pula. Kalau Nurin, pengalaman mendewasakan ni bila mana saya nak sesuatu tapi saya tak dapat dalam jangka masa yang saya nak. Faham tak? Jadi masa saya SPM, ada orang kabur macam saya macam ingat masa darjah 5 kita masuk darjah 6. Darjah 6 kita 1 terus, tak ada lain-lain kan. Lepas tu saya ingat kalau lepas SPM kita masuk U terus. Saya tak fikir pasal STKM ataupun STAM, diploma semua. Lepas tu bila SPM tu saya bila orang tanya, Yin nanti nak masuk U ke nak masuk STAM? Saya cakap U lah, kenapa nak STAM macam tu. Lepas tu bila saya dapat result SPM yang kurang memuaskan, alhamdulillah semua lulus tapi tak dapat yang saya nak, saya masuk STAM. Time saya masuk STAM tu saya mohon UPU. Saya tak boleh memegang dua benda. Saya cuma kalau nak yang ni je saya fokus. Lepas tu bila kat STAM tu saya masih mengharapkan UPU lagi. Lepas tu bila dapat tahu UPU tak dapat, saya terus dengan STAM. Saya macam dendam dengan UPU ni. Saya kabur. Aku nak pastikan STAM ni aku dapat anugerah yang terbaik, anugerah pelajar yang terbaik. Dalam bila Allah memudahkan dari awal sampai akhir, saya tak pernah ada gagal dalam peperiksaan. Lepas tu bila sampailah saya dapat anugerah pelajar terbaik, ranking yang ke-10. Lepas tu top 10. 11 ke 10 macam tu lah. Tapi ada percubaan tu saya dapat yang ke-12. Macam YB bagi tablet hanya untuk pelajar 1 hingga 10 je. Macam sakit hati lagi tau. Lepas tu saya tekad nak STAM ni saya nak dapat mumtaz. Dan bila saya dapat result tu, alhamdulillah tak ada gagal. Cuma saya dapat jaya jidan 7 jaya jidan, satu jahit, satu makbul kot. Lepas tu sebab saya tekad saya nak masuk UKM. Sebab mak dengan jadi UKM tu memang hasrat daripada bila lah? Dari darjah 6 lagi. Lepas tu mak saya selalu macam nanti masuk UKM tau. Sebab ni mama dengan abang masuk UKM, tak ada lagi yang ada UKM. Lepas tu macam masa nak masuk UKM, ada apa UKM ni? Lepas tu bila cikgu tanya, ustaz tanya nak masuk apa nanti? UKM macam tu. Lepas tu saya mohon UKM. Saya letak bidang yang pertama syariah. Lepas tu yang kedua dakwah. Yang ketiga saya lupa. Lepas tu bila saya dapat UKM tu, saya rasa macam selama ni aku kena tunggu untuk dapat apa yang aku nak. Macam kalau kita rasa macam aku nak ni, kenapa tak bagi sekarang, kenapa nak kena bagi lepas ni? Mungkin kita kena lalu. Lepas tu baru kita akan tengok, aku lalu ni ada pasal-pasal yang mendewasakan kita. Macam time-time kita jatuh, kita suka, kadang-kadang kita tengok macam kawan aku semua dah diploma, macam aku lagi STAM kan. Macam tak apa macam tu. Bila kita kena macam
fikir positif lah, macam nanti aku dapat, nanti aku dapat. Sampai sekarang pun kalau macam contoh kan, saya tengok kawan saya dekan, macam semua dekan, asal aku tak dekan? Macam tak apa Yin, mungkin dekan tu tahun depan. Nanti kita akan dapat bila dekat konvo nanti. Macam tu. Lepas tu macam tu lah, itu pengalaman yang mendewaskan saya. Saya setuju sebab jangan kita fikir semua yang kita nak tu baik. Kita nak time tu adalah baik. Jadi kita kena baik rancang. Kita baik. Jadi kita tunggu mungkin Allah nak bagi lebih baik daripada yang masa kita tunggu. Okay, jadi saya nak cerita pula pengalaman yang mendewasakan saya. Okay, dia tentang keluarga. Okay, keluarga saya. Masa tu masa ni kecil lagi kerana masa tu ibu ayah saya ada macam konflik sikit. Okay, lepas tu kami adik-beradik 4 orang duduk macam kelompok macam ni lah. Duduk kita orang bincang. Macam ni, kenapa ibu ayah jadi macam ni, kenapa ibu ayah jadi macam ni kan. Macam lama juga, walaupun tak tahu apa punca dia, kita orang bincang macam mana nak selesaikan. Sebab ibu ayah saya walaupun ada konflik, dia orang bukan yang jenis bukan yang jenis gaduh, buat jenis yang dia suruh tak betul siapa. Jadi benda tu saya rasa macam mendewasakan kami berempat tau. Walaupun sorok kita orang nampak. Jadi sebab tu kita orang buat duduk macam ni. Kita orang bincang macam mana nak selesaikan. Okay, jadi kami lama-lama bincang-bincang. Jadi saya jumpa cara penyelesaian dia di mana kakak saya jadi punca utama dia jumpa. Walaupun time tu kita orang rasa macam kita orang tak sepatutnya jumpa sebab takut kan. Ada rasa takut nak jumpa, cakap dengan ibu macam ni, nak cakap dengan ayah macam ni. Tapi bila benda tu dah buat, okey. Ibu rasa dah okey balik. Jadi saya rasa macam kita dah dewasa. Rasa macam dia boleh baikkan dengan mana. Jadi benda tu rasa macam ibu ayah saya pun rasa macam kita orang dah dewasa. Sebab walaupun diorang sorok-sorok kita tak nampak kan. Jadi kita tak elok lah. Ni kalau gaduh ni anak-anak nampak orang fikir macam tu. Kita sebagai anak pula fikir okey, walaupun kalau ibu ayah tak tegur adalah konflik kan macam tu. Jadi itulah saya rasa macam cara penyelesaian ni macam tu lah. Dan saya rasa itulah pengalaman yang sangat mendewasakan. Okay, jadi pendapat Fifa dengar daripada cerita Yin ataupun cerita saya, apa yang Fifa rasa? Rasa tentang korang punya ke? Boleh ada Nurin ke saya ke? Pendapat Dengar cerita Nurin kan, tu nak tekad nak dapatkan walaupun tu apa yang Fifa rasa? Apa yang saya rasa adalah Yin ni seorang yang memang jenis seorang yang apa yang kata memang tekad dia ada satu istilah. Alamak, lupa pula kan. Dia macam berani sampai cabaran. Mungkinnya walau apa pun jadi dia nak juga benda tu. Kena nak capai sesuatu tu kena berusaha. Yes. Kena berusaha. Okay, boleh? Baguslah. Kalau dari dengar korang, tanggungjawab anak ni penting. Jangan sampai kita abaikan selagi dia masih hidup. Kalau dah dia tak ada, time tu baru kita nak menghargai, sulit dah sukar sebab merindu tu merindu orang yang meninggal tu sikit lah. Jadi sekali saya rasa pengalaman tajuk yang kita bincangkan hari ni sangatlah apa orang kata penting. Sebab dapat pengalaman yang banyak daripada cerita ni, saya dapat manfaat sikit daripada cerita Fifa, saya dapat manfaat sikit. So terima kasih bagi komitmen. Terima kasih. Jadi itu sahajalah konsep kelompok kita pada hari ini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih Fifa. Insya-Allah.